Untuk laporan bahan berita dari Kota Kinabalu, kita terus saja bersama Rita Alisius Malik. Rita, silakan. Terima kasih Zehra, selamat pagi dan salam sejahtera. Permohonan pekerjaan dan latihan dalam industri minyak dan gas kini lebih mudah melalui sistem dalam talian pekerjaan dan latihan dalam industri minyak dan gas di Sabah, iPomigas, yang dilancarkan Rabu lalu. iPomigas dibangunkan Jabatan Ketua Menteri melalui Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri yang ditadbir urus Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal berkata, iPomigas dapat membantu belia negeri ini mendapat peluang latihan seterusnya pekerjaan dalam sektor minyak dan gas. Datuk Muhammad Syafiee yang juga ahli Parlimen Sempurna berkata demikian sempena perasmian Karnival Pekerjaan Sempurna Siri 2 2019 di Dewan Masyarakat Sempurna. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pelajaran dan Inovasi Datuk Dr. Yusof Yaakob. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Syafiee berkata kerajaan negeri komited membangunkan tenaga kerja melalui pendidikan dan teknikal serta latihan vokasional TVET. Ini kerana rata-rata lepasan TVET mendapat pekerjaan sebaik sahaja menamatkan latihan dan pengajian. Mengenai karnival pekerjaan ini, Datuk Muhammad Syafiee berharap ia diteruskan di seluruh negeri untuk memudahkan majikan bertemu sendiri dengan pencari kerja. Kerajaan negeri belum menerima laporan penilaian kesan alam sekitar EIA daripada syarikat yang bakal membangunkan projek kilang silika di Pulau Balambangan, Kudat. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Christina Liu, bagaimanapun yakin konsultan syarikat berkenaan akan menyerahkan laporan itu dalam tempoh terdekat sebelum projek dilaksana. Katanya laporan EIA itu penting bagi membolehkan analisis dilakukan untuk memastikan sama ada projek berkenaan sesuai dilaksana di kawasan berkenaan tanpa menjejaskan alam sekitar. We have our own environmental department, and we have all the orders and procedures in place. So we will be assessing the projects, based on what the orders, and the rules and assessment orders, and make sure that all is complied before we will give our comment. Datuk Christina beritahu pemberita selepas merasmikan seminar kesedaran pelaksanaan EIA di Sabah anjuran Jabatan Perlindungan Alam Sekitar di Kota Kinabalu. Baru-baru ini Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal berkata Sabah dengan kerjasama sebuah syarikat swasta dari Sarawak telah menandatangani perjanjian bagi merealisasikan pembinaan kilang silika di Pulau Balambangan, Kudat. Sementara itu, ketika diminta mengulas mengenai video dan gambar tindakan berbahaya Ketua Penyelam bersama pelancong di sebuah pulau yang tular di media sosial baru-baru ini, Datuk Christina berkata prosedur operasi standard SOP bagi aktiviti selam skuba akan dilaksana bagi mengelak kejadian sama berulang. Datuk Christina bagaimanapun berkata SOP di bawah ISO 21101-2014 sistem pengurusan pelancongan kembara hanya akan dilaksana selepas perbincangan lanjut dijalankan antara Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Mutek. Katanya pelaksanaan SOP yang meliputi selaman pengenalan skuba itu penting sebagai penyelesaian jangka panjang bagi memantau dan mengawal aktiviti selam skuba di negeri ini. Kejadian yang dipercayai berlaku di Pulau Timbal-Timbal Sempurna itu memaparkan tindakan berbahaya Ketua Penyelam bersama pelancong tanpa menggunakan jaket kawalan pengapungan BCD. Mengulas lanjut isu berkenaan, Datuk Christina berkata siasatan terhadap Ketua Penyelam dan jumlah sebenar penyelam yang terlibat sedang dijalankan selaras kehendak Persatuan Penyelam Profesional Sempurna SPDA. Polis Sabah merampas 5,066 gram dada jenis syabu bernilai RM250,000 yang dikirim ke negeri ini dari Semenanjung menggunakan perkhidmatan kurier di sebuah pusat komersial di Penampang Rabu lalu. Turut ditahan lelaki berusia 21 tahun dari Selangor yang merupakan pengirim dan penerima syabu berkenaan.
Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Omar Mamah berkata ketika ditahan di kawasan berhampiran premis perkhidmatan kurier tersebut, lelaki yang bekerja sebagai penghantar makanan itu membawa 5 bungkusan plastik syarikat berkenaan. Hasil pemeriksaan, polis mendapati setiap bungkusan terdapat 2 tin coklat dan setiap tin mengandungi sebuah plastik lut sinar mengandungi hablu jernih yang disyaki syabu. Hasil siasatan awal, polis mendapati suspek memperolehi bekalan dada tersebut daripada seorang lelaki tempatan juga di Semenanjung dan cuba diselundup masuk ke daerah penampang melalui courier service. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Omar berkata ujian saringan awal air kencing juga mendapati suspek positif menggunakan dadah. Suspek kini ditahan riman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah selama 7 hari bermula semalam. Dalam kes berasingan di Kota Kinabalu, sebanyak 251 gram syabu bernilai RM18,500 dirampas daripada seorang lelaki warga asing yang ditahan di kawasan letak kereta sebuah kondominium di Telepok 4.50 petang hari yang sama. Menurut Datuk Omar, polis menjumpai satu plastik mengandungi syabu yang disembunyikan dalam songkok di dalam kereta yang dinaiki lelaki berusia 33 tahun yang bekerja sebagai buruh itu. Kedua-dua kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman mati mandatori. Dalam pada itu, Datuk Omar berkata Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Sabah menahan 13,670 individu di bawah Akta Dadah Berbahaya dan Akta Racun 1952 dari 1 Januari hingga 23 Oktober meningkat 2,728 individu berbanding tempoh sama tahun lepas. 870 individu yang ditangkap adalah pengedar dadah dan 388 individu penagih dadah berulang. Manakala di Lahadatu, polis berjaya menumpaskan satu sindiket penyeludupan rokok selepas menahan 3 individu dalam satu sekatan jalan di Simpang Kampung Sapagaya Selasa lepas. Turut dirampas 1,995 karton rokok seludup dan 880 bungkus tembakau salak bernilai kira-kira RM100,000. Ketua Polis Daerah Lahadatu ACP Nasri Mansor berkata seorang lelaki warga tempatan dan 2 lelaki warga asing berusia antara 32 hingga 37 tahun ditahan dalam sekatan jalan kira-kira pukul 10.30 malam itu. Pihak JSJ telah bersama-sama mengejar 2 kenderaan yang disyaki sedang melarikan rokok seludup tanpa cukai. Bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Lahadatu, ACP Nasri berkata rampasan berkenaan merupakan kejayaan terbesar Ibu Pejabat Polis Lahadatu tahun ini. Katanya sindiket rokok seludup itu dipercayai aktif sejak beberapa bulan lepas. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM160,000. Kesemua suspek kini direman selama 4 hari bermula 22 Oktober untuk siasatan di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Kecenderungan bunuh diri dalam kalangan remaja berumur antara 13 hingga 17 tahun menunjukkan peningkatan dalam tempoh 5 tahun iaitu 10% pada tahun 2017 berbanding 7.9% pada 2012. Statistik ini berdasarkan Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan NHMS. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Datuk Dr. Christina Rundi, kajian sama juga mendapati prevalen kemurungan sebanyak 18.3%, iaitu 1 daripada 5 remaja mengalami gejala kemurungan, 2 daripada 5 mengalami keresahan dan 1 daripada 10 mengalami tekanan. Beliau berucap merasmikan Hari Kesihatan Mental Sedunia Peringkat Negeri Sabah 2019, mewakili Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Ming Fung, di Dewan Serbaguna Pekan Beluran. Datuk Dr. Christina menjelaskan cubaan bunuh diri dan kematian akibat bunuh diri didorong beberapa faktor. Antaranya mempunyai sejarah cubaan bunuh diri, mengalami kemurungan dan penyakit mental, penyalahgunaan alkohol, mempunyai sejarah keluarga, sejarah penyakit kronik dan sering kesunyian atau berasa keseorangan.
Datuk Dr. Christina berkata gejala bunuh diri boleh dicegah melalui kerjasama semua pihak termasuk mengenali dan memandang serius tanda-tanda amaran bunuh diri. Katanya stigma terhadap kesihatan mental dan penyakit mental juga perlu dihapus dengan masyarakat bersikap terbuka membincangkan isu kesihatan mental dan kemurungan serta tidak bersikap menghukum. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan 10 Oktober setiap tahun sebagai Hari Kesihatan Mental Sedunia. Tema sambutan tahun ini Sayangi Nyawa Hidupkan Harapan yang memberi fokus memupuk kesedaran masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental dan mencegah tingkah laku bunuh diri. Kerajaan Negeri Sabah komited memastikan pelaksanaan Revolusi Industri 4.0 IR 4.0 berjalan lancar seiring perkembangan era globalisasi. Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata kementeriannya juga akan berusaha memastikan keterlibatan masyarakat khususnya pelajar, pencari kerja dan usahawan dalam pelaksanaan IR 4.0. Berbagai-bagai aktiviti kita adakan supaya konsep Revolusi 4.0 ini digunakan. Contohnya kita sudah mengadakan pertandingan robotik di sekolah, kita pertandingan pembuatan filem Sabah Screen Test. Kita juga menggunakan pertandingan inovasi. Datuk Dr. Yusof berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui selepas program Karnival Pekerjaan Daerah Sempurna di Sempurna. Katanya berdasarkan trend hari ini, penyelidik meramalkan IR 4.0 akan memerlukan perubahan mendalam melibatkan aspek utama dalam pendidikan seperti kandungan, penyampaian dan pengurusan pendidikan. Majlis Tilawah Al-Quran berupaya mengukuhkan hubungan silaturahim antara umat Islam sekaligus mengangkat peranan rohani dalam membangunkan komuniti yang sejahtera sejajar tema Negara Rahmah Ummah Sejahtera. Pembantu Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sabah yang juga Wakil Rakyat Kerambunai Haji Azhar Datuk Haji Matusin berkata, Majlis Tilawah Al-Quran merupakan usaha untuk meningkatkan syariat Islam dan memartabatkan Al-Quran serta mendekatkan diri dengan Allah. Secara tidak langsung, majlis ini juga mengajar umat Islam mendalami ilmu agama sebagai persiapan menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Haji Azhar berucap merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran dan sambutan Maulidur Rasul 1441 Hijrah 2019 Masihi peringkat Bandaraya Kota Kinabalu di Masjid Jami Klikas. Sementara itu, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Nordin Siman dalam ucapannya berkata program ini merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk memahami tanggungjawab masing-masing dalam menangani isu kebersihan, kesihatan dan keselamatan persekitaran. Katanya peranan semua pihak penting ke arah mencapai matlamat Kota Kinabalu sebagai bandaraya bersih, hijau dan berdaya huni menjelang 2020. Seramai 11 peserta terdiri 6 qari dan 5 qariah dari sekitar Likas menyertai majlis tilawah ini. Johan kedua-dua kategori akan mewakili DBKK ke peringkat saringan seterusnya Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah 2019. Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Haji Azhar. Baik, sekian berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Zehra di Angkasa Puri. Silakan.